Yang sahih di berita RTM, sahih dan berimbang. Assalamualaikum, salam keluarga Malaysia. Berita perdana edisi 17 November. Saya Syahril Sarafuddin. Dan saya Farhatul Asyati Osman. Berikut paparan utama malam ini. Suburkan kemakmuran ekonomi dan perkasa integriti tabir urus antara empat iltizam Perdana Menteri. PDRM jamin keselamatan hari pengundian Sabtu ini. Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob menyenaraikan empat iltizam beliau untuk Malaysia sekiranya diberi peluang meneruskan pentadbirannya selepas pilihan raya umum ke-15. Beliau menyenaraikan iltizam melalui amanat PRU hari ini. Datuk Seri Ismail Sabri memaklumkan iltizam pertama menyatu padukan rakyat demi kesejahteraan dan kebajikan keluarga Malaysia. Kedua, menyuburkan kemakmuran ekonomi serta pembangunan negara. Seterusnya, memelihara kesucian agama Islam tanpa meminggirkan agama lain selaras Perlembagaan Persekutuan serta keempat, memperkasa integriti tadbir urus negara. Perdana Menteri berharap seluruh iltizam dapat dilaksanakan sekiranya semua pengundi memberi kepercayaan untuk beliau dan Barisan Nasional menerajui negara. Amanah dipegang saat negara masih berdepan ancaman COVID-19 dan keadaan ekonomi yang terjejas. Datuk Seri Ismail Sabri akui ia bukan suatu yang mudah, namun pelbagai usaha dilakukan sehingga negara mampu ke fasa peralihan endemik COVID-19 sekaligus merancakkan kembali ekonomi negara. Mengimbau ketika diberi mandat menerajui negara pada 21 Ogos tahun lalu. Datuk Seri Ismail Sabri mengangkat sumpah sebagai Perdana Menteri ketiga pada penggal yang sama iaitu 2018 hingga 2022 selepas berlaku peralihan tiga kerajaan dalam tempoh 3 tahun yang juga ibarat episod gelap kepada negara. Pada ketika itu, negara berdepan ancaman pandemik COVID-19 dengan jumlah pesakit harian mencecah puluhan ribu, mengorbankan ratusan rakyat sehari sehingga menyebabkan fasiliti perubatan hampir lumpuh. Tidak cukup dengan itu, katanya, negara berdepan krisis ekonomi dengan jumlah pengangguran meningkat lebih 700,000 orang dan banyak sektor perniagaan terpaksa gulung tikar serta rakyat hilang mata pencarian. Sepanjang tempoh 15 bulan penerajuan beliau, 15 inisiatif telah dicapai. Datuk Seri Ismail Sabri menegaskan keadaan bertambah baik namun masih banyak yang perlu dilaksanakan untuk menjadi sebuah negara bangsa yang teguh bersama dan kembali dihormati di persada dunia. Beliau yang juga penyandang kerusi Parlimen Bera sejak 2004 berharap dapat membawa negara terus maju ke hadapan. Orang ramai dinasihat agar tidak terperdaya dengan sebarang berita palsu yang membangkitkan kegelisahan dan menimbulkan kegusaran awam menjelang PRU ke-15. Ketua Polis Negara Tan Sri Akril Sani Abdullah Sani menerusi satu kenyataan berkata, tindakan tegas akan diambil ke atas pihak yang cuba menimbulkan provokasi yang boleh mengancam keselamatan negara. Dalam pada itu, pelbagai elemen telah digerakkan PDRM bagi memastikan kelancaran hari mengundi Sabtu ini terjamin. Setakat ini, proses penamaan calon telah berjalan dengan lancar walaupun terdapat beberapa insiden terpencil yang berjaya ditangani dengan baik. Keadaan keselamatan sepanjang tempoh berkempen juga terkawal tanpa berlaku sebarang insiden yang menggugat ketenteraman awam. Ada berita palsu yang sengaja direka oleh pelbagai pihak demi menarik perhatian pengundi terutama pada fasa akhir kempen PRU ke-15. Justru Menteri Komunikasi dan Multimedia Tan Sri Anwar Musa mengingatkan orang ramai supaya berwaspada dengan maklumat disebarkan menerusi media sosial. Jadi cabaran kepada orang ramai ialah untuk menapis berita-berita yang sedemikian supaya tidak mudah terpengaruh dengan apa saja yang kita lihat di hadapan.
Kita ada agensi-agensi rasmi seperti bernama RTM yang hanya melaporkan berita-berita yang tepat dan benar serta cepat. Saya harap itu dapat membantu rakyat untuk mendapatkan pemberitaan yang sahih. Namun begitu kita tak boleh menyekat sosial media misalnya, tapi perlulah ada tapisan-tapisan. Tan Sri Anwar mengulas mengenai berita tular di media sosial berkaitan ramalan dan dapatan kajian Badan Bebas berhubung sentimen penerimaan pengundi terhadap Barisan Nasional. Beliau berkata demikian kepada media selepas menghadiri Majlis Sekalung Budi Menkom di Putrajaya. Sementara itu, Tan Sri Anwar turut meminta semua pihak memberi kerjasama kepada pengamal media bagi memudahkan proses pengundian Sabtu ini. Ini bagi memastikan rakyat mendapat laporan terkini berkaitan PRU ke-15 dengan tepat dan cepat. Semua petugas-petugas media melalui suasana yang cukup mencabar. Pertama, dalam suasana cuaca yang lembap dan ada hujan lebat di banyak tempat, tapi tugas perlu diteruskan. Keduanya, kempen daripada semua pihak yang bertanding juga semakin rancak dan semuanya perlu dibuat liputan, dan pada masa yang sama pada hari mengundi lebih-lebih lagi untuk mengumpul penjumlahan undi sampailah kepada peringkat membilang undi dan sampai memberikan keputusan. Jadi saya ucapkan selamat bertugas kepada semua rakan-rakan media di seluruh negara daripada semua agensi berita. Pengundi tidak perlu bimbang untuk keluar mengundi kerana penularan wabak COVID-19 terkawal. Jelas Menteri Kesihatan Khairi Jamaluddin, statistik minggu lalu menunjukkan bilangan kes baharu turun 13.4%. Dengan itu, saya yakin bahawa situasi COVID dan gelombang kecil ini sama ada sudah peak ataupun berada dalam keadaan yang terkawal. Cuma nasihat daripada KKM adalah untuk kita terus berwaspada dan berhati-hati, lebih-lebih lagi pada hujung minggu ini. Beberapa hari yang ada, hari Khamis, Jumaat dan juga Sabtu pada hari pengundian, sebab ini akan menyebabkan kesesakan di tempat-tempat ceramah, las ceramah dan juga di tempat pusat-pusat pengundian. So please be vigilant, please be careful. It is safe for you to go and cast your votes. Selamat untuk anda keluar mengundi. Dan saya telah minta pandangan daripada semua pakar dan mereka kata the latest wave is under control. Mengulas mengenai pengundi kesihatan awam, Khairi memaklumkan tiada saluran khas disediakan untuk pengundi dijangkiti COVID-19. Sebaliknya, pengundi dijangkiti perlu memaklumkan kepada pegawai kesihatan yang ditugaskan di pusat mengundi untuk mengiringinya mengundi. Kalau COVID positif, please identify yourself. Ya, tolong mengenalkan diri kepada petugas KKM. Dan selepas itu, petugas KKM akan semak status dalam MySejahtera. Dan semalam saya sebut tak ada saluran khas untuk mengundi positif COVID. Maknanya dia pergi saluran biasa. Tetapi pesakit COVID-19 ataupun yang positif COVID-19 akan diiringi oleh petugas KKM sehingga pintu masuk bilik mengundi. Maksudnya mereka tidak akan beratur. They will not queue with the other voters. Satu undi sangat berharga. Berpegang prinsip itu, warga kota memanfaatkan cuti am dan tol percuma yang diberi kerajaan untuk balik ke kampung halaman bagi menunaikan tanggungjawab mengundi pada Sabtu ini. Sejak lewat petang tadi, ribuan warga kota kini berada di lebuh raya menuju ke destinasi masing-masing. Untuk perkembangan di lebuh raya utama negara, kita bersama wartawan Adelia Habibullah di Pusat Pengurusan Trafik Lembaga Lebuh Raya Malaysia LLM Bangi. Silakan.
Ya betul Syahril dan Farhatul. Ketika ini saya berlintas langsung dari Lembaga Lebuh Raya Malaysia LLM Bangi bagi membawakan kepada anda perkembangan aliran trafik di lebuh raya utama di Malaysia. Dan kita terus sahaja ke paparan skrin di belakang saya ini. Jadi kita boleh saksikan ya di lebuh raya Genting Sempah kenderaan sedikit perlahan kerana struktur jalan yang agak mendaki dan pertambahan bilangan kenderaan juga dapat dilihat. Kemudian kita terus ke Plaza Tol Gombak, kita dapat saksikan berlaku sedikit kesesakan di sini, bagaimanapun ia masih terkawal. Kemudian kita terus ke lebuh raya yang menuju ke selatan di mana kita dapat saksikan pertambahan bilangan kenderaan dan dijangka akan terus meningkat sehingga tengah malam ini. Dan seterusnya kita ke lebuh raya menuju ke utara, kita dapat saksikan pergerakan kenderaan sedikit perlahan dan juga pertambahan dijangka akan terus meningkat sehingga tengah malam ini. Dan untuk saya berbicara lebih lanjut mengenai aliran trafik ini, bersama saya ketika ini ialah Tuan Syed Muhammad Faizal selaku Ketua Pusat Pengurusan Trafik LLM. Tuan, jadi mungkin boleh kongsikan jangkaan pihak LLM menjelang tengah malam sehingga esok pergerakan aliran trafik. Okey, terima kasih kepada Adlia. Okey, pihak LLM memang menjangkakan keadaan trafik banyak di lebuh raya betul, terutamanya lebuh raya utara selatan, lebuh raya pantai timur, lebuh raya KL Karak dan juga lebuh raya di sekitar Lembah Kelang. Jadi pihak LLM menjangkakan hampir 4 juta kenderaan yang akan menggunakan lebuh raya pada musim ini bermula daripada 18 hingga 21 November ini di mana orang ramai akan mula pulang ke kampung untuk membuat yang penting untuk mengundi lah dan juga mengambil peluang untuk pulang ke kampung lah. Jadi pada pihak LLM kita menjangkakan bahawa trafik agak tinggi dan kita minta pada pengguna-pengguna lebuh raya bersabar dan memastikan bahawa dan membuat perancangan dan mengikut juga jadual waktu perjalanan yang disediakan oleh pengendali lebuh raya. Tuan, mungkin boleh kongsikan sekiranya pengguna ingin memulakan perjalanan malam ini, sekiranya berlaku kecemasan, mereka boleh hubungi siapa untuk bantuan yang cepat? Ya, okey. Sekiranya pengguna-pengguna mengalami kecemasan di lebuh raya, pengguna-pengguna boleh menghubungi hotline LLM iaitu 1800887752 ataupun pengguna-pengguna juga boleh memuat naik aplikasi LLM Info Trafik untuk mendapatkan nombor-nombor hotline syarikat konsesi bagi mendapatkan bantuan segera sekiranya berlaku kemalangan di lebuh raya. Selain itu, untuk makluman pengguna-pengguna juga, pengendali-pengendali lebuh raya juga telah menyediakan pasukan ronda di sepanjang lebuh raya untuk membantu kepada pengguna-pengguna yang menghadapi kemalangan ataupun dan yang memerlukan bantuan segera sekiranya ada apa-apa kecemasan yang berlaku di lebuh raya. Baik, terima kasih Tuan. Dan saya kira setakat ini saja perkembangan yang saya dapat kongsikan langsung dari LLM Bangi ini, dan saya kira rakan tugas saya Tina yang berada di Plaza Tol Gombak sudah bersedia dengan laporannya. Silakan Tina. Terima kasih Adlia di LLM. Seperti apa yang dikongsikan rakan setugas saya sebentar tadi, keadaan aliran trafik di Plaza Tol Gombak menghala ke lebuh raya Pantai Timur sedikit perlahan tetapi masih terkawal. Berbanding 5 petang tadi, jumlah kenderaan sedikit bertambah. Mengikut data terkini yang kami peroleh dari Ani Berhad untuk hari ini setakat jam 7 petang tadi, kenderaan setakat 7 petang tadi sebanyak 114,562 kenderaan keluar dari ibu kota menuju ke lebuh raya KLK, manakala di LPT1 pula sebanyak 45,889 kenderaan dan mereka menjangkakan jumlah kenderaan akan meningkat tengah malam nanti. Dan juga seperti sedia maklum, mulai jam 12:01 lewat malam ini pembayaran tol adalah percuma selama 2 hari sempena pilihan raya umum ke-15 Sabtu ini. Bagaimanapun anda tetap diingatkan untuk menyentuh kad Touch and Go setiap kali keluar dan masuk kaunter pembayaran tol. Pihak Ani Berhad juga menasihati orang ramai untuk memastikan bila anda masuk dan keluar lebuh raya menggunakan mod yang sama. Contohnya, masuk menggunakan lorong Touch and Go, keluar juga menggunakan Touch and Go. Jika masuk menggunakan lorong
Smart Tag, keluar juga guna Smart Tag dan lain-lain. Saya juga ingin membawa sedikit maklumat berkenaan penutupan sementara dan juga info trafik. Stesen minyak Petronas RNR Gambang arah timur tutup sementara bagi kerja-kerja menaik taraf tangki minyak bawah tanah, serta surau dan tandas Plaza Kuantan dan Jabur turut tutup sementara susulan penyelenggaraan. Info trafik setakat jam 8 malam, trafik di exit Lebuhraya KL Karak ke arah Kuantan, trafik perlahan 2.3 km dari kilometer 23.7 hingga kilometer 26. Sementara di exit Gombak ke Bukit Tinggi, trafik perlahan 14.6 km dari kilometer 28.1 hingga kilometer 42.7. Dari Bukit Tinggi ke Lentang pula 3 km trafik perlahan dari kilometer 47 hingga kilometer 50 berikutan pertambahan kenderaan. Sementara di LPT Tahap 1 trafik lancar di sepanjang Lebuhraya di kedua-dua hala. Pastikan kesiapsiagaan dilakukan sepenuhnya sebelum mula perjalanan. Pandulah cermat, semoga selamat sampai ke destinasi demi melaksanakan tanggungjawab masing-masing. Kembali ke studio. Baik, terima kasih Tina untuk perkembangan semasa di Plaza Tok Gombak dan juga Adliah untuk perkembangan di LLM seketika saja tadi. Ini pula di Kelantan, aliran trafik perlahan di Jalan Kuala Lipis Gua Musang dan Gua Musang Kuala Krai sejak pagi tadi dan dijangka terus meningkat sehingga malam esok. Awal patutnya esok orang cuti umur, kerajaan umur dah cuti, cuma saya ambil cuti awal sehari untuk mengelak daripada jam lah. Harap-harap mungkin dalam 1 jam 2 lagi saya mungkin sampai lah ke Radawan. Sebab saya tak balik ikut Kerai, saya biasa balik ikut Dabur. Daripada sini Gua Musang, Dabur, Jeli, Dabur, itulah sampai ke Radawan. Ada 2 tempat yang jam. Satu dekat Bandar Raub. Tak tahulah kenapa dalam Bandar Raub tu jam. Lepas tu dekat Dong, dekat sungai Pasu. Ada air naik banjir. So kat situ ada sedikit jam lah. Maknanya saya delay 2 jam lah. Sejam dekat Raub, sejam dekat sini. Biasanya boleh buat sampai ke Gua Musang ni dalam 3 jam. Sekarang dah 5 jam sampai sini. So maknanya untuk yang nak balik nanti berhati-hatilah. Dan kena timing lah. Itu. Ada Kuala Lumpur tu ada jam sikit dekat Raub, dekat Kampung Gali Tengah. Rasanya sebab ada banjir. Lepas tu okeylah sebab tu tak ada apa masalah dah. Jalanan lancar. Jadi kenapa memilih hari ni lah? Sepatutnya esok saya cuti. Kita nak elak jam ke macam mana? Sebab saya kerja sendiri, lepas tu rumah pun dapat cuti, nak balik awal lah. Sambil balik kampung lah. Saya menetap di Kuala Lumpur. Ini kita balik untuk mengundi lah. Untuk mengundi PRU ke-15. Kita balik awal lah ini sebab untuk elok untuk elok pada jam jalan. Sebab KL pun mungkin hari ni akan jam lah. Sebab tu kita tolak balik awal ini lah. Habis start pun balik tu start? Pagi tadi kita gerak perjalanan dalam pukul 8 pagi. Sampai sini berkurang dari pukul 11 hari kot. 11.30. Sampai Gua Musang? Sampai Gua Musang 11.30. Bersama family ke? Bersama family. Jadi untuk hari ni betul awal anak-anak ada anak ke? Ada anak. Jadi anak-anak cuti awal lah hari ni? Anak-anak cuti awal lah hari ni. Cuti kita ambil cuti saya awal lah. Sebab esok aku public holiday. Kita nak elok kerja, kita balik awal sehari. Memanfaatkan tempoh berkempen yang berbaki kurang daripada 2 hari, calon PRU ke-15 melakukan pecutan terakhir bertemu pengundi di kawasan masing-masing bagi menarik sokongan. Bagi calon Barisan Nasional Dun Berseri, Ruzaini Rais, sehingga kini lebih 90% pengundi sekitar Berseri telah disantuni. Dalam kami ziarah kasih tadi ini, kami memberi beberapa persoalan lah kepada mereka. Antaranya kami bertanya lah untuk pelayan ini macam mana, adakah mereka nak pergi dengan anak-anak, dan kebanyakannya mereka berkata mereka akan pergi dengan jentera Barisan Nasional lah untuk mengambil mereka untuk keluar mengundi di pusat-pusat mengundi yang berada di sekitar kawasan Berseri ini.
Calon Barisan Nasional Cuping yang juga penyandang kerusi Asmaiza Ahmad pula memaklumkan hubungan yang terjalin dengan masyarakat setempat sejak menjadi wakil rakyat pada 2013 memudahkannya mendekati pengundi. Kita tak akan putus asa. Selagi ada masa, kita akan terus menyantuni rakyat sampailah besok, sampailah jam 12 malam besok. Jadi kita dah rancang pelbagai aktiviti yang saya sentiasa turun padang, sentiasa mendampingi rakyat dan itulah yang kita akan buat sebaik mungkin. Dan bukan kerana masa kempen saja kita turun jumpa rakyat ni, tapi sebelum ni pun kita dah menyantuni rakyat. Bagi calon Perikatan Nasional Parlimen Kangar, Zakri Hassan, selesa mengunjungi pengundi dari rumah ke rumah di kesemua 5 kawasan Dewan Undangan Negeri bagi mengedarkan sendiri risalah mengenai dirinya. Aktiviti dilaksanakan seawal pukul 7 pagi hingga ke tengah malam dalam meraih sebanyak mungkin sokongan di parlimen tersebut. Sementara itu, 3 calon mewakili warisan bagi Parlimen Padang Besar pula terus mendekati pengundi sekitar berseri dengan tumpuan kepada pengundi dalam kalangan masyarakat Cina di Pekan Kaki Bukit. Perkara sama dilakukan calon Barisan Nasional bagi kerusi Parlimen Gopeng, Kelly Ting Zhao Song. Beliau telah berjumpa kira-kira 90% pengundi yang terdiri daripada pelbagai kaum. Fokus Kelly untuk Parlimen Gopeng ini adalah untuk menambah baik fasiliti awam dan juga infrastruktur. Kerana bagi saya, infrastruktur dalam Parlimen Gopeng kenalah bagus, kenalah dalam keadaan yang baik supaya kita boleh menarik pelaburan asing untuk masuk ke Parlimen Gopeng, barulah kita boleh menawarkan banyak lagi peluang pekerjaan yang berkualiti kepada anak-anak muda kita. Baris disusun, bergerak mengikut strategi. Pertempuran atas satu tujuan. Yang tewas harus berundur. Andai salah percaturan, kawan menjadi lawan. Dari yang dihormati akan dipandang sepi. Politik jalan menegakkan kebenaran, bukan kebencian. Percaturan harus benar demi mengubah lanskap politik negara. Kini Malaysia harus dipacu menjadi aspirasi membantu rakyat dan bukan tumpuan soal kekuasaan. Undi bukan sekadar pilihan. Ia adalah tanggungjawab. Dan ini penentu. Saksikan secara langsung keputusan penuh PRU ke-15 di TV1, saluran berita RTM dan RTM Klik. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kita mulakan laporan cuaca pada hari ini dengan memberi penumpuan kepada ramalan cuaca signifikan yang telah dikeluarkan sebentar tadi. Berikutan dengan terdapatnya penumpuan angin di kawasan perairan pantai di negeri Kelantan dan juga Terengganu, juga turut melibatkan kawasan di sekitar utara dan juga tengah negeri Sarawak. Dan keadaan ini boleh mengakibatkan keadaan hujan berserta ribut petir dan ianya berkuat kuasa daripada 18 sehingga 19 November 2022. Selain daripada itu, mulai 21 sehingga 24 November pula, penumpuan angin kini berubah ke Selat Melaka pula dan ianya boleh berpotensi menyebabkan pembentukan garis badai yang membawa kepada hujan berserta ribut petir dan juga angin kencang melibatkan kawasan-kawasan di sekitar negeri-negeri di pantai barat semenanjung Malaysia, terutamanya di sebelah pagi. Seterusnya, Met Malaysia juga telah mengeluarkan amaran hujan lebat berterusan peringkat waspada melibatkan kawasan yang telah ditandakan dengan warna kuning di negeri Sarawak pada ketika ini dan ianya berkuat kuasa sehingga 18 November 2022.
Baik, seterusnya kita lihat pula kepada paparan gemerada pada ketika ini. Tinjauan cuaca semasa menunjukkan keadaan hujan lebat masih lagi berlaku melibatkan kawasan di sekitar pantai timur negeri Pahang dan juga sedikit di sekitar perairan pantai timur negeri Terengganu. Juga kita dapat lihat hujan masih lagi dicerap melibatkan kawasan di sekitar pedalaman negeri Perak pada ketika ini. Dan keadaan hujan ini kita jangka akan kembali reda dalam tempoh masa 2 hingga 3 jam. Manakala bagi negeri-negeri di sebelah Malaysia Timur pula kita dapat lihat hujan masih lagi sedang berlaku melibatkan kawasan di sekitar tengah negeri Sarawak. Dan keadaan hujan ini kita jangkakan boleh berlarutan sehingga ke lewat malam nanti. Bagi negeri Sabah kita dapat lihat di sini keadaan cuaca cerah di hampir keseluruhan bahagian. Baiklah, sekian sahaja laporan cuaca daripada Met Malaysia buat masa kini. Sebelum kita berpisah, kita lihat dulu ramalan cuaca bagi bandar-bandar utama di seluruh Malaysia. Saya Linda Hanif, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersua kembali. Semua agensi berkaitan bencana setiap negeri telah diarah bersedia menghadapi banjir termasuk banjir kilat seperti dihadapi beberapa negeri semalam. Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob berkata persediaan itu sebagai langkah berjaga-jaga jika kejadian banjir besar berulang kembali. Malah semua jawatan kuasa pengurusan bencana negeri dan daerah telah diaktifkan. Saya harap pihak Majlis Daerah, Majlis Perbandaran, Majlis Bandaraya, Kelang ke ataupun Shah Alam ke, saya pun risau di Seri Muda kalau berlaku seperti dulu. Jadi saya haraplah peringkat negeri, State Secretary mesti memastikan bahawa jawatan kuasa pengurusan bencana negeri ready. Dan lebih penting lagi adalah ground zero itu sendiri, iaitu di kawasan yang banjir lah. Maka seperti saya katakan, pengurusan bencana peringkat daerah mesti bersedia. Beliau berkata demikian pada program Semarak Uniti Keluarga Malaysia peringkat kebangsaan di Dataran Kerayong Era Bera. Baik, seterusnya kita ikuti situasi semasa banjir. Ya, setakat pukul 6 petang tadi, 46 pusat pemindahan sementara PPS dibuka di 8 negeri iaitu Kelantan, Selangor, Perak dan Melaka selain negeri Sembilan, Johor, Pahang dan Sarawak. Ekosistem politik yang stabil merupakan asas penting dalam pembangunan ekonomi. Entiti kerajaan yang tetap dan kukuh membolehkan sesebuah negara keluar dari sebarang krisis. Dalam fasa peralihan ke endemik dan sebagai persediaan menghadapi gelombang ekonomi global lebih mencabar tahun hadapan, kestabilan politik amat dituntut ketika ini. Laporannya bersama Asni Fatin Anwar.
Bank Dunia menjangkakan pertumbuhan ekonomi global lebih suram pada tahun 2023. Unjuran awalnya turut disemak turun daripada 3% kepada 1.9%. Ketegangan geopolitik berlanjutan, gangguan rantaian bekalan, kenaikan kos sara hidup dan kadar inflasi antara faktor utama yang mempengaruhi unjuran itu. Sebagai negara kecil yang mengamalkan ekonomi terbuka, Malaysia juga tidak boleh mengelak daripada terkena tempiasnya. Kenapa kestabilan ini penting? Kita kena lihat dari segi pengalaman Malaysia di masa yang lalu untuk menguruskan ekonomi ataupun menguruskan krisis ekonomi. 1998, the Asian Financial Crisis. 2008, subprime crisis yang bermula daripada Amerika Syarikat dan merebak kepada negara-negara yang lain. Kenapa kita boleh kurangkan impaknya kepada negara kita adalah kerana wujudnya entiti kerajaan yang stabil. Apabila kerajaan ini stabil, mereka boleh meluluskan sebarang dasar, sebarang langkah-langkah proaktif dan sebagainya, dan akhirnya kita dapat lihat ia berkurangan kepada negara kita. Justru menerusi mandat kukuh, sesebuah kerajaan dapat melaksanakan pelbagai rencana dan usaha untuk meningkatkan taraf hidup rakyat dan ekonomi negara. Kestabilan politik juga menjadi jaminan dan isyarat negara menawarkan persekitaran yang kondusif kepada pelabur asing dan domestik. Pelabur inginkan satu kesinambungan polisi, ya, dan kesinambungan polisi itu hanya boleh dilakukan sekiranya entiti kerajaan itu stabil dan kukuh. Kita kena lihat juga implikasi yang lain sekiranya kerajaan bertukar dan sebagainya. Ia mendatangkan sentimen ketidaktentuan pasaran juga sebenarnya. Dan bagaimana kita nak menangani satu masalah, satu krisis fiskal dan keuangan, ia juga ada terlibat kait dengan sebuah kestabilan kerajaan. Apa yang diperlukan? Kepimpinan yang berupaya melunaskan visi jangka panjang dengan tadbir urus cekap. Selain memastikan pemulihan serta momentum pertumbuhan ekonomi kekal dalam landasan terbaik seperti dicatatkan sepanjang 9 bulan pertama tahun ini. Jadi apa yang pengundi akan ingin lihat adalah rancangan atau plan ataupun program ataupun inisiatif dari segi dasar-dasar yang akan menguatkan lagi sistem jaringan keselamatan sosial kita, dasar-dasar yang akan memastikan bahawa golongan yang berisiko untuk jatuh ataupun susah akan dilindungi. Tapi dalam konteks ini sebenarnya ini bukan soal untuk menguji populariti kamu muda ataupun tua. Rakyat sekarang ini menuntut wakil rakyat mampu berbahas di Dewan Rakyat untuk menggubal polisi menentukan hala tuju negara yang lebih jelas. Ya, untuk membuat polisi berkenaan dengan pemulihan ekonomi yang dapat meredakan kesusahan rakyat terbanyak. Kesepakatan dalam kepimpinan memainkan peranan penting dalam menentukan hala tuju ekonomi negara seterusnya. Berbeza ideologi mahupun pendapat, kepentingan rakyat harus dijadikan matlamat bersama. Asnifatin Anwar, RTM. Menteri Komunikasi dan Multimedia Tan Sri Anwar Musa optimis menteri baharu yang bakal menggantikan tempat beliau selepas ini akan meneruskan usaha dilaksana Kementerian Komunikasi dan Multimedia KCOM. Ini dalam memastikan setiap projek atau inisiatif yang dirangka kementerian dapat dibuat mengikut garis masa yang ditetapkan. Saya juga mengharapkan program Jendela 1 dan Jendela 2 dapat dilaksanakan mengikut jadual. Saya mengharapkan program Point of Presence di 4,000 sekolah di seluruh negara yang telah kita keluarkan arahan kerja kepada semua kontraktor melalui satu sistem tender terbuka yang teratur juga dapat dilaksanakan. Dan saya juga mengharapkan dapat merakyatkan program ekonomi digital oleh MDEC. Dan saya juga sebenarnya kita ada banyak kluster yang penting, media, industri penyiaran, industri kreatif, industri telekomunikasi, semuanya adalah sangat penting di saat ini.
Pencapaian keluaran dalam negara kasar KDNK sebanyak 14.2% untuk suku ketiga tahun ini membuktikan agenda pembangunan yang berterusan oleh kerajaan memberi kesan positif kepada pendapatan negara. Ia turut didorong kejayaan perusahaan mikro, kecil dan sederhana menerusi pencapaian perniagaan mereka atas dasar dan bantuan yang diberi kerajaan. Pemberian bantuan-bantuan juga mempunyai kesan, dua kesan. Kesan yang pertama ialah dia benar-benar menolong kumpulan yang berpendapatan rendah dan tidak mampu untuk terus hidup disebabkan kenaikan harga barang dan kos hidup. Dan ini membantu lebih daripada 8 juta isi rumah yang dengan bantuan ini merangsang mereka untuk berbelanja. Katanya inisiatif berkenaan telah meningkatkan perbelanjaan isi rumah sekaligus melonjakkan KDNK negara. Menggosok baju sekaligus boleh menjimatkan elektrik. Satu lagi idea bernas untuk anda. Bantut mengakibatkan kesan yang serius kepada kanak-kanak dan menjejaskan prestasi pembelajaran mereka. Malaysia menjadi impian kita semua, pastinya yang terbaik untuk masa depan negara. Negara yang bakal kita warisi kepada anak cucu kita. Hari inilah detiknya kita mencorak sebuah negara yang stabil, aman dan sejahtera. Inilah tanggungjawab kita bersama menunaikan mandat menentukan pucuk pimpinan negara. Kita perlu lakukan dengan yakin dan bijaksana. Menilai dengan matang dan rasional. Tanggungjawab di bahu kita. Dan kita perlu lakukannya bersama. Jangan nafikan hak kita. Hak memilih, peluang membantu negara terus maju dan sejahtera. Ayo, lunaskan hak kita. Tanggungjawab sebagai rakyat Malaysia. Majlis Solat Hajat Perdana Keluarga Malaysia diadakan di Masjid Darul Fikri, daerah Bera Pahang malam ini. Solat Hajat yang diketuai Imam Satu Masjid berkenaan, Ustaz Ahmad Hakim Samsudin, turut disertai Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob. Bersama wartawan Dian Fatihah Maknoh yang ada di lokasi, silakan. Baik, terima kasih Syahrial. Assalamualaikum. Saya kini berada di Masjid Darul Fikri di daerah Bera Pahang bagi sama-sama menyertai Majlis Solat Hajat Perdana Keluarga Malaysia yang bermula pada pukul 8 malam tadi. Dan majlis sebelum itu dimulakan dengan solat maghrib dan juga bacaan Yasin oleh jemaah yang hadir pada malam ini. Untuk makluman, Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob yang berbaju Melayu biru tiba di masjid ini pada pukul 8.15 malam tadi. Dan Perdana Menteri kemudiannya menyertai solat Isyak secara berjemaah bersama dengan jemaah yang hadir di masjid ini yang terdiri daripada antaranya penduduk setempat, warga Felda, anak-anak tahfiz dan juga agensi-agensi kerajaan yang ada di sekitar Bera. Dan sebaik solat Isyak tadi, kesemua jemaah mengadakan solat hajat yang diimamkan oleh Imam Satu Masjid Darul Fikri Bera iaitu Ustaz Ahmad Hakim Samsudin. Jadi untuk itu kita saksikan solat hajat yang sedang berlangsung ketika ini. Qayyum wa atubu ilaih. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Arhamar Rahimin, Ya Hakim, Ya Karim, Ya Ahad, Ya Samad, Ya Hayyu Ya Qayyum, Ya Dzal Jalali wal Ikram, La ilaha illa anta ya Rabbana. Allahumma ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami ya Allah. Ampunilah dosa ibu dan ayah kami ya Allah.
Rahmati dan kasihilah ibu dan ayah kami seperti mana mereka mengasihi kami semenjak kecil kami, ya Allah. Ampunilah dosa guru-guru kami, ya Allah. Ampunilah dosa pemimpin-pemimpin kami, ya Allah. Ampunilah dosa sekalian orang Islam, sama ada yang masih hidup atau yang telah meninggal dunia. Allahumma ya zal jalali wal ikram. Sesungguhnya pada hari ini kami menadah tangan kepadamu, ya Allah, dengan menyedari pelbagai nikmat kurniaan-Mu ke atas kami, sehingga kami mampu meneruskan kehidupan kami di dunia ini dengan sebaiknya. Maka jadikanlah kami di kalangan hamba-Mu yang bersyukur. Semoga dengan kesyukuran tersebut Engkau menambahkan nikmat-nikmat-Mu ke atas kami, bertepatan dengan firman-Mu di dalam surah Ibrahim ayat yang ke-7 yang bermaksud, demi sesungguhnya jika kamu bersyukur, nescaya aku akan tambahi nikmatku kepada kamu, dan demi sesungguhnya jika kamu kufur ingkar, sesungguhnya azabku amatlah keras. Allahumma ya Rahman ya Rahim. Bersempena dengan majlis solat hajat perdana keluarga Malaysia pada malam Jumaat yang penuh dengan keberkatan ini, dengan rasa kerendahan diri kami mohon kepadamu, ya Allah, agar Engkau pelihara negara kami serta keluarga Malaysia yang kami sayangi dan cintai ini, khususnya dalam keadaan negara yang sedang berhadapan dengan pilihan raya umum yang ke-15. Eratkanlah hubungan silaturahim seluruh keluarga Malaysia. Satukanlah hati-hati kami dengan semangat keterangkuman, kebersamaan dan kesyukuran dalam membina negara kami ke arah kestabilan dan kemakmuran nusa tercinta. Jauhilah kami daripada perbalahan, persengketaan dan perpecahan akibat perbezaan fahaman politik yang memusnahkan silaturahim dan keharmonian keluarga Malaysia yang terdiri daripada pelbagai agama, kaum dan bangsa. Suburkanlah semangat tasamuh atau toleransi dalam hati dan sanubari kami. Allahumma malikal mulk. Wahai Tuhan yang mempunyai kuasa pemerintahan, Engkaulah yang memberi kuasa pemerintahan kepada sesiapa yang Engkau kehendaki, dan Engkaulah yang mencabut kuasa pemerintahan daripada sesiapa yang Engkau kehendaki. Engkaulah juga yang memuliakan sesiapa yang Engkau kehendaki, dan Engkaulah yang menghina sesiapa yang Engkau kehendaki. Dalam kekuasaan Engkaulah sahaja adanya segala kebaikan. Sesungguhnya Engkau maha kuasa atas tiap-tiap sesuatu. Engkau lantiklah untuk urusan pemerintahan negeri dan negara kami daripada kalangan pemimpin yang terbaik di antara kami, pemimpin yang beriman dan bertakwa, berkemampuan dan berpengalaman. Janganlah Engkau biarkan urusan pemerintahan negeri dan negara kami. Amin, amin, amin. Ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah selesai solat hajat dan juga bacaan doa tadi yang dipimpin oleh Imam Masjid Darul Fikri Bura, iaitu Ustaz Ahmad Hakim Samsudin. Dan semoga pada malam Jumaat yang penuh barakah ini, kita majlis ini diberkati dan juga bacaan doa itu dimakbulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sekian setakat ini langsung dari Masjid Darul Fikri Bura Pahang yang sahih di RTM #MyPR15. Kembali ke Kasaburi bersama Syaril dan juga Farhatu. Silakan. Baik, terima kasih Dian secara langsung dari Bura seketika tadi. Seterusnya kita akan ikuti perkembangan sukan bersama Syairul Islam. Silakan Syairul. Dianggap venue neutral bagi aksi final kejohanan edisi ke-96. Debaran Perancis pada Piala Dunia 2022 mula dirasai.
kasih Syahril Fatul. Assalamualaikum, salam sejahtera. Saya Syahril Islam dalam edisi Sukan malam ini. Skuad Harimau Melaya bakal tampil lebih garang menerusi jersey baru bertemakan Demi Lencana di Dada. Jersey musim 2022-2024 dilancarkan Nike Malaysia hari ini akan digunakan oleh skuad kebangsaan pada kempen Piala Persekutuan Bola Sepak ASEAN AFF yang dijadual bermula 20 Disember ini. Jersey utama atau jersey home edisi kali ini kekal menggunakan warna kuning sebagai warna dominan dengan hanya bahagian collar bulatnya berwarna hitam, manakala jersey kedua atau jersey away juga terus dikekalkan warna hitam sebagai warna dominan. Saya harap dengan pelancaran ini akan memberi semangat barulah kepada pasukan nasional terutamanya bagi kita menghadapi AFC, pertandingan AFC yang akan datang ni, dan juga akan fan kita pun akan, saya harap akan suka dengan kita punya new attire ni. Majlis pelancaran berlangsung di Football Republic Sunway Pyramid Selangor hari ini dengan disempurnakan oleh Presiden FAM Datuk Hamidin Muhammad Amin. Skuad Harimau Melaya bakal berdepan dua perlawanan antarabangsa Tier 1 menentang Kemboja dan Maldives pada 9 dan 14 Disember 2022 sebagai persiapan menghadapi Piala AFF 2022. Liga Bola Sepak Malaysia MFL mengumumkan Stadium Nasional Bukit Jalil SNBJ sekali lagi menjadi pilihan venue perlawanan akhir Piala Malaysia 2022 yang dijadual berlangsung 26 November ini. Menurut Ketua Pegawai Eksekutifnya, Stuart Ramalingam, pemilihan SNBJ dianggap venue neutral bagi aksi final kejohanan edisi ke-96 itu. Jelas Stuart, keputusan dibuat kerana stadium itu boleh menampung kapasiti penyokong yang ramai selain memiliki fasiliti terbaik sekaligus dapat memberi keselesaan dan keselamatan. Dalam pada itu, Stuart berkata, meskipun MFL berdepan dengan peningkatan kos penganjuran, harga tiket perlawanan akhir Piala Malaysia 2022 dikekalkan seperti perlawanan akhir Piala FA tahun ini. Harga tiket adalah serendah RM50 dan RM70 bagi general admission, manakala RM150 pula untuk premium grandstand serta VIP grandstand berharga RM200. Tambah beliau, proses jualan tiket final akan ditentukan oleh pasukan finalis seperti dilakukan sebelum ini kerana dengan cara sedemikian, tiket yang diperuntukkan kepada setiap kelab dapat dibeli oleh penyokong mereka secara sama rata dan adil. Baik, ini perkembangan aksi separuh akhir pertama Piala Malaysia. Selangor FC akhirnya berjaya mencalarkan ego Terengganu TFC dengan kemenangan 3-1 dalam aksi yang berlangsung di Stadium Majlis Bandaraya Petaling Jaya semalam. Keputusan itu membolehkan juara 33 kali itu meraih bekalan selesa bagi aksi separuh akhir kedua Isnin ini. Kejayaan itu menyaksikan Selangor menamatkan rekod 9 kemenangan berturut-turut skuad penyu dalam kesemua pertandingan. Ia juga meneruskan pencapaian tanpa kalah skuad Red Giants sejak dibimbing Tan Cheng Ho pada September lepas. Dalam perlawanan tersebut, TFC terlebih dahulu di depan menerusi sepakan percuma Kapten Cek Kipre pada minit ke-19. Skuad kendalian Muhammad Nafuzi Zain itu berpeluang menambah jaringan menerusi pemain sayap Muhammad Faisal Abdul Halim dan Manuel Ott, namun berjaya diselamatkan penjaga gol Muhammad Khairul Azhan Muhammad Khalid. Sebaliknya, Selangor berjaya menyamakan kedudukan hasil tandukan pertahanan Richmond Teteh Angkrah pada minit ke-37. Gol tersebut membakar semangat Selangor FC yang kemudian berjaya menggandakan kedudukan menerusi penyerang sensasi Helison Kayon. Momentum tersebut diteruskan pada babak kedua dengan giliran pemain pertahanan Syarul Nazim Zulbakar menanduk masuk gol ketiga Selangor 9 minit selepas rehat. Kedudukan 3-1 itu kekal sehingga tamat permainan sekaligus menyaksikan TFC berdepan tugas getir pada aksi timbal balik kedua di laman sendiri Isnin ini. Negeri Selangor
Sementara itu, Ketua Jurulatih Selangor FC Tan Cheng Ho mengingatkan anak buahnya bahawa misi mereka ke final Piala Malaysia belum lagi dicapai kerana masih ada 90 minit permainan yang perlu disudahkan. As a coach, belum lagi lah. Selagi ada 90 minit walaupun dengan jaringan 3-1 belum satu jaminan untuk kita layak ke final. Tetapi kita kena pergi atau bertandang di stadium Terengganu nanti dengan satu confident. Kita pun tidak boleh pandang rendah atau pandang mudah perlawanan itu kerana kita tahu bahagian serangan kalau kita lihat Terengganu cukup kental dan cukup serasi. Dari segi combination mereka cukup berbahaya. Sementara itu, bagi pengendali TFC Muhammad Nafuzi Zain, kelekaan anak buahnya di atas padang telah membuka peluang Selangor mendapat 3 gol menerusi set piece. Dari segi performa player, rasa kita bermain dengan baik. Walaupun kita bermain di Selangor, ialah cuma kelekaan kita lah dari segi set piece corner kick dan kita bolos 3 gol lah. Kita tewas sebab kita bolos 3 game melalui set piece dan kita menjadikan gol. Itu saja. Kita kena tahu kualiti yang ada pada Selangor dari segi hantaran, dari segi cayon, dari segi defender. Tu Selangor menggunakan advantage lah dari segi rumah kita. Beliau bagaimanapun yakin skuad penyu mampu bangkit menebus kekecewaan tersebut pada aksi kedua di laman sendiri pada 21 November ini. Hasrat jaguh perseorangan profesional negara Lizija untuk layak ke final Jelajah Dunia Persekutuan Badminton Dunia BWF pada bulan depan di Bangkok tidak kesampaian. Ia susulan kekalahan pemain nombor dunia itu pada aksi pusingan kedua terbuka Australia 2022 di Queen's Centre Sydney menentang Liu Guangzhou dari China hari ini. Dalam saingan tersebut, pemain pilihan utama kejohanan itu memenangi set pertama 22-20 sebelum kecundang 15-21, 16-21 dalam 2 set seterusnya yang berlangsung selama 70 minit. Kekalahan itu bermakna pemain berusia 24 tahun tersebut kekal di kedudukan ke-9 ranking jelajah dunia BWF dengan 54,930 mata di belakang Guangzhou yang berada di kedudukan ke-8 dengan 56,310 mata. Hanya pemain di kedudukan 8 teratas layak ke final jelajah dunia BWF pada Disember ini. Baik, kita beralih ke perkembangan Piala Dunia FIFA 2022. Skuad kebangsaan Perancis tiba di Qatar dengan misi mempertahankan kejuaraan yang dimenangi mereka 4 tahun lalu. Perancis antara pasukan tumpuan yang telah berada di Qatar menjelang pembukaan rasmi kejohanan itu pada 20 November ini. Perancis yang dibarisi pemain bintang seperti penyerang PSG Kylian Mbappe dan peledak berbisa Real Madrid Karim Benzema akan turun dengan misi mengulangi pencapaian di Rusia 4 tahun lalu. Dalam kempen itu, skuad Le Bleu menjulang trofi Piala Dunia kedua mereka dengan menewaskan Croatia 4-2 di final. Ketua jurulatihnya, Didier Deschamps, telah pun melaungkan keyakinan untuk mempertahankan kejuaraan tersebut dalam 2 edisi berturut-turut selepas Brazil melakukannya pada tahun 1958 dan 1962. Perancis yang kali pertama menjuarai Piala Dunia pada 1998 bakal memulakan kempen 2022 ini menentang Australia Rabu depan. Turut diundi dalam kumpulan D bersama mereka ialah Denmark dan Tunisia. Piala Dunia FIFA 2022 akan membuka tirainya di Doha awal pagi Isnin ini dengan tuan rumah Qatar menentang Ecuador. Baik, ini pula laporan berkenaan dengan konflik melibatkan penyerang Portugal Cristiano Ronaldo dengan kelabnya Manchester United. Media tempatan melaporkan kelab Liga Perdana Inggeris itu telah menanggalkan poster pemain berkenaan dari bahagian luar Stadium Old Trafford pada Rabu. Ronaldo digugurkan daripada skuad perlawanan Liga Perdana Inggeris menentang Chelsea pada minggu ke-13 apabila pengurus Erik ten Hag menghukumnya kerana meninggalkan Old Trafford semasa pertemuan dengan Tottenham Hotspur pada perlawanan ke-12. Ronaldo yang menghadiri temu bual dengan Piers Morgan di Talk TV pada Isnin mendedahkan beliau berasa dikhianati oleh Manchester United dengan mendakwa ten Hag cuba memaksanya keluar daripada pasukan.
Pemenang Ballon d'Or 5 kali itu kini beraksi bagi kali kedua bersama Manchester United selepas bermain untuk Real Madrid dan Juventus selama beberapa musim. Ronaldo menjadi pemain pertama dalam sejarah yang merekod 700 gol bulan lepas apabila menjaringkan gol menentang Everton dalam perlawanan Liga Perdana Inggeris. Saudara, perkara itu mengakhiri edisi Sukan 17 November 2022. Saya Syarul Islam. Assalamualaikum. Salam Sukan untuk semua. Baik, peluang mendekati burung tak mampu dinikmati setiap orang. Asal nak dekat je, mesti terbang. Ya, namun lain pula cerita buat pemuda yang bertuah ini. Kita saksikan dalam hashtag. Ini dia tular di laman sosial, seekor burung bertenggek di atas kepala seorang pemuda. Dalam video tersebut, pemuda kelihatan redha tanpa berasa takut. Melihat pada ruangan komen, rata-rata warga maya berpendapat burung tersebut seolah-olah berada di sarang sendiri kerana rambut pemuda tersebut yang kerinting. Sekumpulan pakar sejarah menemui sebaris ayat bertulis yang didakwa tertua di dunia pada sebatang sikat purba berusia 3,700 tahun. Baris ayat tersebut memberi nasihat supaya menggunakan sikat pada rambut dan jambang bagi menghilangkan kutu. Semoga gading ini dapat menghilangkan kutu pada rambut dan jambang. Demikian menurut ayat tersebut yang ditulis menggunakan abjad kanan. Baik, ini seorang peminat cube Rubik di Britain memecahkan Guinness World Records apabila menyelesaikan 6,931 permainan dalam masa 24 jam. Sekali mengatasi rekod pemuda dari Kanada, Eric Lineback dengan 5,800 cube Rubik pada 2013. Menurut Sekali, dia agak kecewa kerana gagal mencapai sasaran menyelesaikan susunan 7,000 cube Rubiks. Baik, berita perdana 17 November 2022 berakhir di sini. Jangan lupa untuk dapatkan perkembangan sahih sepanjang masa melalui portal berita.rtm.gov.my. Yang sahih di RTM #myPRU15. Dengan itu, Assalamualaikum. Salam keluarga Malaysia.